Ya, kita jaga kita. Dalam topik kali ini kita nak bercakap tentang kesihatan mental yang mana ia menyantuni emosi petugas barisan hadapan. Satu perkara yang penting juga kerana mungkin kita kata drain out itu adalah satu keadaan dan situasi yang benar khususnya pada mereka yang berdepan secara fizikal dengan pesakit-pesakit pandemik COVID-19 ini. Sebab kita tahu beban tugas untuk petugas barisan hadapan ini terutamanya semenjak pandemik COVID-19 melanda semakin meningkat secara mendadak. Ditambah pula kita sekarang ini sedang menghadapi gelombang ketiga, perintah kawalan pergerakan lagi, banyak perkara SOP yang perlu dilalui, tambah tekanan kerja, keluarga dan sebagainya. Jadi kita ingin mengetahui sebenarnya bagaimana perasaan mereka ini di sebalik pemakaian PPE itu, adakah mental mereka sihat dan bagaimana mereka tanganinya. Hari ini di studio kami bawakan seorang tetamu iaitu Dr. Azizul Awaluddin selaku pakar perunding psikiatri, Ketua Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Putrajaya. Selamat pagi doktor, terima kasih bersama dengan kami. Doktor, ini satu keadaan yang boleh kita jelaskan secara lebih menyeluruh. Sudah pastinya isu-isu kesihatan mental ini bukan saja kepada pesakit COVID-19 tetapi juga kepada mereka yang menangani dan juga berdepan dengan pesakit COVID-19. Buat mukadimahnya, mungkin boleh doktor kongsikan tentang situasi bagi mereka yang berdepan dengan pesakit COVID-19 ini, doktor. Selamat pagi, terima kasih Syul dan Ismail. Ya, kita telah pun banyak didedahkan dengan maklumat berkaitan dengan kesan pandemik ini kepada orang awam, kepada pesakit COVID dan kontak yang dikuarantin, tentang apakah emosi mereka bila mereka dalam keadaan ketakutan, keresahan. Kurang diperhalusi tentang barisan hadapan ini, petugas-petugas yang bekerja, yang membantu untuk menjaga kesejahteraan rakyat Malaysia ini supaya mereka dalam keadaan selamat dan lestari. Dan kita tahu bahawa sebagai petugas barisan hadapan, selain daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri, kita ada barisan petugasan yang lain yang kita nampak hari-hari. Macam tadi saya datang ke sini pun saya kena roadblock jam dan dia meneliti semua yang lalu situ. So polis Diraja Malaysia juga boleh kita anggapkan sebagai anggota barisan hadapan untuk tujuan COVID ini. Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Pertahanan Awam, itu secara langsung, dan kita tak nafikan ada banyak lagi agensi-agensi yang berkaitan, yang bekerja dengan agensi kerajaan ini sebagai barisan hadapan. Apakah objektif dia? Kenapa adanya barisan hadapan inilah untuk memastikan, untuk memperkasakan SOP yang telah dilandaskan oleh MKN supaya dapat menjamin keselamatan kita semua dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Ini akan meningkatkan keyakinan kita untuk berada di negara yang kita sayangi ini. Kerana kita tahu bila dibandingkan negara-negara lain di dunia, negara kita sekarang dalam keadaan yang diceritakan membimbangkan. Tahap kejangkitan, tahap kematian. Jadi apabila ada barisan petugas hadapan ini, kita akan mendapat rasa yang selamat. Ini susulan daripada kata-kata oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan juga Ketua Pengarah Kesihatan tentang untuk mengerahkan semua aset-aset fasiliti kesihatan yang ada, sama ada di bahagian perubatan hospital ataupun kesihatan awam, untuk dikerahkan secara optimum ataupun semaksimum yang boleh. Kerana kes semakin lama semakin meningkat. Jadi pelibatan hanya bukan satu area saja, malah baru-baru ini pun kita dapati bahawa bukan sahaja sektor kesihatan di awam ataupun public sector, malah fasiliti kesihatan di private sector juga mengambil peranan penting tugas barisan hadapan ini. Ini adalah melibatkan semua lapisan kategori petugas di hospital. Saya mungkin pada hari ini kita fokuskan lebih kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, kerana tentunya ada orang yang boleh wajar berkata-kata tentang barisan tugas hadapan bagi kementerian-kementerian yang lain. Jadi kalau di peringkat Kementerian Kesihatan, daripada pakar sendiri, pegawai perubatan, hinggalah kepada semua kategori bertungkus lumus untuk membantu dalam proses ini bagi mencapai tahap kerja satu pasukan yang mantap di peringkat setempat, di hospital, klinik, mahu juga di peringkat negeri, seterusnya
di peringkat negara. Kalau Doktor boleh kongsikan bagaimana setakat ini, setakat pandemik COVID-19 melanda ini kan, kapasiti fasiliti kesihatan terutama dalam bidang kepakaran psikiatrik setakat ini, adakah sudah mencapai tahap maksimum ataupun sebaliknya? Kalau dalam kita bercerita dalam konteks memberi perkhidmatan sokongan emosi dan psikologi kerana kita dalam bidang kepakaran psikiatri ini, jadi saya fokus kepada ini. Masa bermulanya PKP 1.0 dahulu pada tahun lepas bulan 3, ya, Ketua Perkhidmatan Psikiatri dan juga dengan disokong oleh pihak tertinggi Kementerian Kesihatan Malaysia mengerahkan semua jabatan-jabatan psikiatri di semua hospital yang ada, mengaktifkan satu pasukan yang kita panggil Mental Health Psychosocial Support. Dan ini di peringkat hospital, tak kurang juga di peringkat kesihatan awam, di mana petugas yang mungkin bukan pasukan psikiatri tapi mereka juga mempunyai mandat yang sama untuk menggerakkan kapasiti kesihatan mental ini untuk membantu barisan petugas hadapan ini. Kerana kita banyak bagi fokus pada orang ramai, tetapi yang menjalankan tugas sebagai barisan hadapan ini perlu juga kita sokong emosinya, kerana kita nak memastikan untuk mereka membantu rakyat, kita kena pastikan mereka kuat dahulu supaya mereka boleh meneruskan tanggungjawab dan amanah tersebut. So kita dah kerahkan di semua peringkat hospital negeri ada pasukan mental health and psychosocial support services ini, ataupun nama pendeknya kita panggil MHPSS. Okey. Ya. Disebabkan cabaran dalam mendepani pandemik COVID-19 ini, sudah pasti kita nak memberikan penjelasan lebih lanjut. Anda boleh menghubungi kami di 0322829841 untuk kita mendapatkan pandangan lebih jelas bersama dengan doktor seketika nanti. Tetapi doktor, ini satu perkara yang benar kerana banyak dilaporkan untuk mungkin tahun ini sahaja ada laporan mengatakan petugas-petugas kesihatan ataupun pegawai perubatan ada yang mengalami sedikit masalah, kita kata dari segi kesihatan mental. Malah ada yang bertindak mungkin untuk mencederakan diri sendiri, dan ada juga yang dilaporkan berhenti daripada perjawatan sebagai pegawai kesihatan. Jadi ini cukup membimbangkan kerana modal insan dalam pegawai perubatan itu amat diperlukan dan juga amat kritikal ketika ini. Jadi apabila mereka sendiri pun sudah pun berhenti daripada perkhidmatan sebagai pegawai perubatan, kita akan mengalami kekurangan dari segi sumber tenaga manusia. Jadi ini sebabkan desakan oleh cabaran menghadapi pandemik ini. Jadi apa yang boleh dilakukan dalam kita memastikan mereka kekal dalam penugasan dan juga berjaya menghadapi cabaran pandemik COVID-19 ini? Itu mungkin kita lihat segi kesan tentang mereka ini, tugasan mereka. Tapi dari peringkat awalnya, di peringkat pengurusan Kementerian Kesihatan, kita perlu lihat, ya, apakah yang mencetuskan perkara ini, pengalaman ini kepada barisan petugas. Jadi kita kumpulkan maklumat-maklumat ini. Jadi saya bagi contoh artikel yang telah pun diterbitkan di negara luar yang telah mengkaji dahulu apakah kesan-kesan yang ada, kerana kita dapati bahawa pandemik ini bukan saja menjejaskan negara kita, malah negara-negara lain yang hebat-hebat dan maju di tempat lain juga, tentunya barisan hadapan mereka juga akan terkesima dan mendapat impak yang signifikan. Jadi kita kumpulkan apakah bukti yang kita boleh kongsikan untuk kita jalankan kajian di sini, dan kita boleh implementkan macam mana nak menangani petugas yang menghadapi masalah emosi semasa bertugas. Jadi saya bawa satu contoh di China pada tahun 2020, Jabatan Kesihatan mereka telah membuat satu kajian berkaitan dengan kesan emosi kepada petugas barisan hadapan kesihatan ini menangani kes COVID. Lebih 72% di kalangan pegawai perubatan mereka dan jururawat yang mengendalikan penjagaan COVID ini mempunyai psychological distress. Mana kalau 10 orang dia kaji itu, ada 7 orang ada komponen distress psikologi dia. Itu di negara China. Okey. Negara maju pula seperti di Amerika Syarikat, dan saya petik satu artikel yang diterbitkan pada 2020 juga. Kajian itu dibuat secara web survey di kalangan petugas COVID di beberapa pusat kesihatan penjagaan COVID di New York. Dapati bahawa melalui saringan gejala emosi survey tersebut, 57% petugas di New York itu ada acute stress. Okey. 48% ada gejala kemurungan dan 33% ada kebimbangan dan keresahan. Jadi kita rasa bahawa di Malaysia ini tentu kajian tersebut ada. Saya difahamkan, even pasukan saya pun sedang mengkaji itu, tapi tidak ada lagi secara diterbitkan untuk kita jadikan bahan rujukan. Saya percaya petugas kita
pun mempunyai sedikit sebanyak impak yang lebih kurang sama. Jadi bila secara preliminary, bila kita kaji tengok kenapa perkara ini berlaku, apabila petugas kita dalam keadaan tertekan seperti ini, tentulah ada perkara yang berlaku dalam diri mereka. Akan berlakulah perubahan emosi kerana mereka, tadi kata stres kita dah tahu tadi, mereka rasa murung dan risau dan kena-mena burn out. Kelesuan minda boleh berlaku. Jadi mereka rasa helpless kerana COVID ini berpanjangan. Pada mula-mula COVID datang dulu, mungkin petugas rasa tugas ini hanya sementara kerana mereka berada dekat luar lapangan, bukan melakukan kerja harian biasa. Tapi apabila lebih setahun, jadi suasana emosi ini telah menjadi kucak-kacir. Mereka mula berfikir. Yang keduanya, perubahan fikiran. Mereka takut kerana mereka petugas. Mereka bimbang kerana banyak berita-berita petugas kesihatan yang bertugas mengendalikan pesakit COVID, mereka akhirnya dapat COVID juga. Bukan COVID yang biasa-biasa, COVID yang sampai nyawa mereka juga terkorban. Jadi pengorbanan yang mereka lakukan menyebabkan rakan-rakan lain rasa takut. Mereka juga bimbang. Kalau mereka sihat, tapi adakah mereka menyebarkan pula penyakit ini kepada ahli keluarga mereka yang mereka sayangi? Dan ini menyebabkan pemikiran mereka terganggu. Lebih-lebih lagi kalau di hospital sekarang ini, mungkin untuk Shu dan Ismail makluman, deployment, mobilisasi staf daripada jabatan-jabatan yang mereka buat sekarang, mereka akan dipindahkan untuk menjaga ward-ward lain. Kerana ward yang COVID tersebut, contohnya kalau ada pesakit yang positif, staf yang berikutnya kena kuarantin, kena detain, so kekurangan staf, modal insan. Terpaksa kita gerakkan petugas daripada bidang-bidang lain. Jadi ini merupakan satu pengalaman yang bukan biasa untuk mereka. Jadi bayangkan kalau kita melakukan kerja yang bukan kita biasa, ini juga memberikan satu tekanan kepada kita, tambah lagi staf tak cukup, kerjanya yang panjang, prosedur yang berbeza. Shu cakap tadi pakai PPE. Kalau pakai partial PPE tak mengapa, kalau untuk kawasan yang sangat berisiko full PPE untuk tempoh 4 jam, 6 jam, mereka tak boleh makan, mereka tak boleh pergi ke toilet, kalau tidak kena buat lagi sekali proses pemakaian semula. Ini merupakan satu tekanan kepada petugas kita. Jadi ini akan menyebabkan tingkah laku mereka berbeza. Mereka cepat marah, mengamuk, tak puas hati dan mereka akan terganggu tidur. Saya telah dirujukkan satu petugas di bahasan hadapan di mana pengalaman beliau memakai PPE, satu pengalaman yang menyeramkan. Pertama kali dia pakai, dia rasa bahawa dia akan mati kerana sangat lemas. Hari yang berikutnya apabila penyelia dia minta dia pakai, dia tak boleh pakai. Di sarung PPE itu dia menggeletar depan PPE sehingga dirujukkan pada saya. Jadi inilah impak yang berlaku kepada petugas itu. Bukan kita kata semua akan hadapi, tapi kita tahu bahawa individu ada dia punya kerentanan dia untuk mendapat tekanan seperti ini. Ini boleh menjejaskan fizikal dia juga. Macam tadi panel yang sebelum ini mengatakan kalau work from home for too long, akan ada banyaklah penyakit-penyakit fizikal boleh berlaku. Sama juga dengan kesan kepada emosi ini. Mind and body are interdependent, interrelated. Jadi kalau ada masalah kepada emosi kita, dia akan menyebabkan kesan kepada fizikal. Orang itu akan kemungkinan ada petugas berhadapan ni, dia bukan sihat sahaja, dia pun ada kencing manis, dia pun ada darah tinggi, jadi tapi dia terpaksa bertugas di lapangan. So ini kemungkinan menyebabkan dia boleh terlupa makan ubat. Dia tak menjaga diet yang baik, kurang rehat, letih, sakit badan, dan dia boleh menjadi tidak fokus semasa bekerja. Dan yang kita bimbang, dia akan sakit-sakit badan, sakit kepala, sakit pernafasan dan sakit sistem hadaman. Inilah antara kesan-kesan. Jadi lantaran tidak ada sokongan, kemungkinan kita tak pasti apa yang berlaku, dia mengambil keputusan tidak mahu meneruskan kerja. Itu yang kita cakap tadi, salah satu senario yang boleh berlaku, impak kepada petugas kita. Jadi apabila kita bercerita berkenaan masalah seperti ini, mungkin sedikit harapan dan juga saranan daripada doktor sendiri untuk kita melakukan intervensi yang lebih awal dan juga mungkin sedikit langkah mitigasi. Kalau tidak pun menghilangkan masalah itu 100%, mungkin mengurangkan sedikit risikonya. Cara-cara dia. Ya, okey. Salah satu skop mental health psychosocial support ini yang ditubuhkan di peringkat negeri, klinik dan hospital ialah untuk memberi bantuan kepada petugas
barisan hadapan ini. Jadi contohnya di hospital, kita ada satu unit dekat hospital itu yang melihat aktiviti pergerakan barisan hadapan ini. Pasal mungkin saya boleh bercerita dalam konteks hospital kerana saya datang daripada hospital. Tapi hospital pun ada aktiviti untuk kita menyokong barisan hadapan ini. Jadi apa kita lakukan? Kita get contact dengan penyelia, supervisor dekat setiap lokasi yang ada barisan hadapan ini, di mana kita selalu ingatkan bahawa tip yang pertama, salah satu dia ialah tunjukkan sifat prihatin kepada rakan setugas kita. Bermakna pasal walaupun kawan-kawan kita datang daripada tempat yang lain semasa deployment tersebut, tapi kita macam, hai, apa khabar? Jadi ini supaya kita boleh cek kawan kita. Kerana andainya pada satu hari kita tanya, apa khabar? Dia dah diam saja. Ahmad, mari sini. Dia buat pun kerja macam selalu lalai. Ini bermakna satu perhatian yang perlu diambil kira oleh penyelia kepada petugas ini terhadap non-verbal cues. Mungkin petugas ini ada burnout already. Jadi jangan biarkan dia bekerja tanpa ada check-in punya sistem di situ. Yang kedua ialah bagus kalau kita boleh ada pre-deployment session. Terutamanya kepada petugas yang akan pergi bertugas dekat arena COVID tersebut. Supaya kita dedahkan apa yang kita expect anda perlu lakukan. Anda kena buat apa. Tidak seperti macam anda pergi bertugas besok. Apa perasaan kita kalau kita tidak ada persediaan seperti itu? Jadi di peringkat hospital, kita buat satu sesi seperti itu. Kita ingatkan pada mereka apakah tugasan yang kita expect mereka untuk lakukan. Jadi mereka tahu mereka berada di sana clear dan concise. Jadi mereka tidak terawang-awang dan tak tahu nak buat apa. Selepas habis sesi tersebut, kita cadangkan kepada mereka tips yang berikutnya post deployment untuk session. Ceritalah apa yang anda nak cerita tadi. Mungkin ada insiden berlaku semasa anda hadapi pesakit. Ada pesakit yang nazak, ada pesakit yang meragam, ada pesakit yang memberontak. Jadi traumanya pada mereka. Jadi kita tak nak dia simpan benda itu sehingga bawa ke rumah. Bila ada session selepas mereka bertugas untuk luahkan, habis di situ. Kerana anda perlu balik, anda ada life anda sendiri. Jadi ini tips yang berikutnya supaya kita jangan minta orang itu simpan emosi itu. Tips yang berikutnya, apabila dia bekerja di lapangan, kena faham kerana masing-masing ada peranan yang penting. Jangan kita mementingkan diri sendiri seperti macam enau dalam berluka, melepaskan pucuk masing-masing, ataupun aku tak nak engkau pun tak nak aku. Seperti orang kata, pinggan tak retak, nasi tak dingin. Masing-masing buat hal sendiri sahaja. Jadi dalam hal ini, kita hormati kawan-kawan kita. Kerana kalau kita tengok macam pihak polis tadi dekat work block tu, hanya 2-3 orang sahaja. Jadi kalau masing-masing tak ngam, tak kamcing, tak ada check-in, saya rasa mereka akan cepat burn out di bawah pancaran matahari yang tinggi. Sama jugalah kalau di barisan petugas hadapan dalam mana-mana saja. Ada banyak sebenarnya tip yang mungkin boleh dikongsikan daripada doktor untuk kita. Kalau doktor ada ke Instagram ke ataupun laman sesawang untuk penonton kita ikuti ke atau maklumat lanjut untuk mereka dapat berlanjut berkenaan masalah seperti ini? Bukan pada saya, tapi secara Kementerian Kesihatan kita open talian helpline psikososial. Mungkin ada infografik yang akan ditunjukkan tentang di mana bukan saja ini untuk bukan petugas sahaja, malah untuk orang awam juga boleh menelefon talian helpline GKM ini untuk mendapat tips tentang penjagaan, bagaimana untuk menangani emosi mereka tak kala mereka dalam keadaan kegusaran itu. Tapi kalau ada lebih masalah itu lebih parah, mungkin boleh merujuk kepada pakar-pakar kesihatan ataupun merujuk kepada hospital dan klinik kesihatan. Terima kasih kepada Dr. Azizul, pakar perunding psikiatri Tetap Terjaya, kerana berkongsi kepada kami tentang cabaran psikologi kepada petugas barisan hadapan.